sambil-sambil kita go through tu, maksudnya kamu sambil-sambil lah kita ulang kaji. Sekiranya ada apa-apa soalan dan ada apa-apa pertikaian tentang jawapan yang cikgu beri, sila nyatakan supaya kita sama-sama bincang lah. Mungkin ada cikgu ada buat kesilapan dalam memberikan jawapan, so kamu boleh bagi input, bersama-sama kita bincangkan, dan kalau ada pembetulan nanti cikgu akan buat pembetulan markah lah untuk kamu. Okey, jadi soalan yang cikgu buat ni adalah mengikut format SPM sebenar, yang mana kertas satu untuk SPM tahun kamu ni, SPM kamu batch KSSM, kita ada 3 kertas. Okay, kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3. Kertas 1 dan kertas 2 adalah kertas bertulis, manakala kertas 3 adalah ujian amali. Di mana ujian amali ni kamu akan duduki kalau kamu ambil fisik biokimia 3 paper ini sekaligus lah, di mana kamu mesti menjalankan eksperimen secara individu, di mana kamu diberikan alat radas dan diberi satu prosedur serta jadual yang kamu kena lengkapkan dan membuat keputusan daripada eksperimen tersebut lah. Dan eksperimen-eksperimen yang dipilih tidak semestinya ada di dalam buku teks. Ada yang tak ada yang terdiri daripada eksperimen wajib, ada juga terdiri daripada aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam buku teks kamu. Jadi cikgu tak pasti lagi macam mana kaedahnya, memandangkan kita sekarang pun masih PPPR. So hopefully apa yang cikgu rancang adalah kita habiskan kamu punya syllabus ni secepat mungkin, kalau boleh secara online lah. Jadi bila kita dah face to face nanti, cikgu boleh fokus untuk kamu buat amali sahaja. Okay, itu cikgu punya perancangan, dan hopefully kita boleh membuat perancangan tersebut lah, kita boleh menjalankan aktiviti PPT mengikut perancangan cikgu buat. Okey, jadi untuk kertas 1 kita ada 40 soalan objektif dan masa yang diberikan adalah 1 jam 15 minit. Sebab tu hari tu cikgu fixkan masa, cikgu tak pasti kertas-kertas peperiksaan yang lain macam mana, tapi untuk kertas saya memang fixkan masa menjawab adalah 1 jam 15 minit. Cikgu nak kamu biasakan menjawab dalam masa yang diberikan. Okey. Baik, kita teruskan, kita mula bincang soalan by soalan. Okey, seperti yang cikgu dah bagi tahu, untuk kertas peperiksaan yang hari tu masuk daripada bab 1 sehinggalah kepada bab 4, iaitu sehingga 4.2. Dan kalau kamu perasan, urutan soalan adalah mengikut bab, dan dalam SPM pun begitu. Maksudnya susunan soalan akan diberikan mengikut bab. Maksudnya kalau kita lihat soalan 1 sampai soalan 5 ni adalah bab 1. Okey, lepas tu dia akan masuk bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya lah. Okey. Macam mana pula jenis ataupun ratio ataupun nisbah soalan? Nisbahnya adalah 5 nisbah 3 nisbah 1. Okey, ratio dia adalah 5 nisbah 3 nisbah 2, nisbah 2. 5 ni maksudnya yang senang, soalan mudah. Okay, soalan yang sederhana mudah lah, dia individu lah, tak susah sangat, tak mudah sangat. Dan 2 soalan adalah soalan yang level yang aras yang tinggi lah, ataupun yang lebih susah. Kita kata lebih susah lah, senang macam tu. Okay, so ini ratio yang diberikan, dan sama je untuk kertas 2 pun adalah ratio 5 nisbah 3 nisbah 2. Okay, lepas ni bila kita dah habis kepada kalau kamu tertanya-tanya soalan kertas 2 tu macam mana, dia lebih kepada soalan penilaian kendiri dalam buku teks tu. Soalan yang belakang sekali every bab, itu adalah soalan kertas 2. Sebab itulah cikgu suruh kamu buat soalan-soalan tu di setiap kali kita habis exam. Cikgu tahu soalan itu jawapannya kamu boleh dapat dalam internet, boleh scan dekat buku teks kamu. Yes, it's true. Tapi kenapa cikgu suruh kamu buat juga? Supaya kamu ada pengalaman untuk jawab soalan-soalan yang berbentuk seperti itu. Dan cikgu dah pernah bagi tahu kamu, cikgu rasa dalam SPM
penggubal soalan dia mesti ambil soalan daripada buku teks sahaja. Maksudnya dia akan olah soalan berdasarkan apa yang maklumat ada dalam buku teks, apa soalan-soalan yang ada dalam buku teks. Dan kamu, cikgu bagi cikgu bertuah lah sebab kamu adalah batch kedua SPM yang menggunakan format yang menggunakan silibus SSM. Jadi silibus ni baru lagi. This year akan batch yang pertama, kamu batch yang kedua lah. So jadi soalan dia masih lagi bagi cikgu lah selalunya di peringkat yang masih senang lah. Dia tak boleh nak ubah terlalu banyak. Okay. Baik, kita mulakan dengan soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1, kuantiti fizik yang tidak boleh ditakrifkan oleh mana-mana kuantiti fizik yang lain dikenali sebagai. Okay, ini jawapannya adalah kuantiti asas. Okay, jawapannya B. Sebab kita dah belajar, kita ada dua kuantiti iaitu kuantiti asas dan juga kuantiti terbitan. Kuantiti asas adalah kuantiti yang memang tidak boleh diterbitkan. Maksudnya kita tak boleh nak terbitkan dia dengan menggunakan rumus-rumus yang lain ataupun menggunakan kuantiti-kuantiti yang lain. Okey. Contohnya kuantiti asas kita ada panjang, jisim, okey, jisim, unit kilogram, lepas tu kita ada masa. Kalau kita fikirkan macam mana kita nak terbitkan masa? Masa tak boleh terbitkan. Maksudnya tak boleh lah. Tapi kalau kita fikirkan macam kuantiti terbitan, contohnya hal laju. Okay, hal laju adalah kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan hal laju ni kita boleh terbitkan yang di mana hal laju adalah kadar perubahan sesaran. Sebab itulah hal laju sesaran bahagi dengan masa. Jadi hal laju ni adalah kuantiti terbitan. Maksudnya kelas, apa maksud kuantiti terbitan? Maksudnya kita boleh terbitkan hal laju ni dengan menggunakan kuantiti fizik yang lain. Apa kuantiti fizik yang kita gunakan kat sini adalah sesaran dan juga masa. Dengan menggunakan dua kuantiti ini, kuantiti iaitu sesaran dan juga masa, kita boleh terbitkan laju. Okay? Sebab sesaran ni sebenarnya adalah panjang kan. Panjang adalah kuantiti asas. Masa juga adalah kuantiti asas. Jadi kalau kuantiti terbitan tu bermaksud kuantiti yang kita boleh terbitkan dengan menggunakan kuantiti asas. Tapi kalau kuantiti asas langsung kita tak boleh terbitkan. Dia memang sudah basic lah yang asas. Yang asas. Dia macam nasi. Nasi, kamu nak terbitkan nasi tu susah lah kan. Macam kamu terbitkan nasi macam mana? Tak boleh sebab nasi tu memang dia asas. Tapi nasi goreng boleh tak kamu terbitkan? Boleh. Dengan kamu campurkan nasi, telur, ayam ke udang ke, no problem. Okay? So dia macam tu lah. Soalan kedua, antara berikut yang manakah kuantiti asas? Okay, masih lagi berkaitan dengan kuantiti. Jadi bab 1 ni memang ditanya tentang kuantiti lah. Okay, so yang mana kuantiti asas? Jadi macam mana kita nak lihat which one is kuantiti asas? Kita lihat kepada ada tak rumus untuk kuantiti-kuantiti tersebut. Okay, contohnya yang pertama, A, tenaga. Okay, tenaga ni energi. Ini cikgu ada pernah sebut kepada kamu masa kita belajar di bab 3 yang mana kita nak terbitkan rumus hal laju lepas. Okay, kita ada tenaga kinetik. So tenaga kinetik diberi adalah setengah mv kuasa 2. Jadi tenaga ada rumus. Okay, jisim ada rumus tak? Oh, tak ada. Okay, berat. Berat ada rumus tak? Ada. W sama dengan mg. Isi padu ada. Volume sama dengan L kuasa 3 iaitu panjang darab panjang darab panjang. Jadi oleh kerana jisim tidak ada rumus ataupun dia tidak boleh diterbitkan dengan menggunakan kuantiti-kuantiti yang lain, maka jawapannya adalah B. Okay, soalan nombor 2 jawapannya B. Kita teruskan dengan soalan nombor 3. Okay, kuantiti manakah adalah kuantiti vektor? Baik, bila kita bercakap tentang kuantiti vektor, mestilah mengandungi dua perkara iaitu mengandungi magnitude dan juga dia ada arah. Jadi kenal pasti antara A, B, C dan D yang manakah mempunyai magnitude dan juga arah. Okey, kita tengok panjang. Panjang kita ada magnitude sahaja. Dia tak ada arah.
kamu pergi ke mana-mana ke arah kanan atau ke arah kiri, panjang tetap sama. Contohnya kita ambil ketinggian lah. Ketinggian kita, contohnya cikgu 1.55 meter. Cikgu bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri, bergerak ke atas atau bergerak ke bawah, tetap panjang cikgu ni sama je lah ketinggian dia. Okey, kerja. Baik, kerja kat sini rumusnya adalah F work sama dengan Fs. Okey, ni kamu belajar masih tingkatan tinggi kalau tak silap cikgu. AF adalah daya dan sesaran kat sini. Okey cikgu, dua-dua ni ada arah lah cikgu. Kenapa kerja tak ada arah? Okey. Baik, kat sini kita lihat dia adalah darab. So bila dia darab, dia akan cancelkan dia punya arah tu lah. Jadi kerja sebenarnya dia tidak ada arah. Kerja yang kita buat tidak dipengaruhi oleh arah ke mana sahaja, dia tidak berubah. Okey, seterusnya kita ada momentum. So momentum P sama dengan mv. Ini kita belajar kan momentum. Contohnya kalau momentum adalah hasil darab jisim dengan hal laju. Kita gunakan konsep momentum ni, yang paling utama kita gunakan dalam konsep pelanggaran. So dalam konsep pelanggaran kita bagi tahu objek tu bergerak ke kanan ataupun bergerak ke kiri dengan meletakkan simbol pada V. Kalau objek tu bergerak ke kanan, contohnya, jadi V kita adalah positif. Kalau objek tu bergerak ke kiri, maka V kita adalah negatif. Jadi dekat sini V ada arah, jadi adalah sebab itulah jawapannya C. Okey, nombor 3 jawapan dia C. Okey, dan D jarak. Okey, ni kita dah belajar. Kalau jarak dia tidak mempunyai arah. Dia kalau sesaran barulah mempunyai arah. Okey, kalau kamu tak pasti, boleh rujuk kepada buku teks kamu muka surat 8. Okey. Baik, soalan yang keempat. Okey, kalau ada soalan terus tanya kalau cikgu pergi terlalu cepat pun tolong bagi tahu. Sebab soalan yang senang cikgu akan pergi cepat. Sebab cikgu nak fokuskan kepada soalan-soalan yang lebih kompleks lah. Okey, soalan yang keempat. Kuantiti fizik hanya mempunyai magnitud dipanggil sebagai kuantiti skala. Okey, contoh kuantiti skala ialah, okey, jadi antara A, B, C dan D, yang mana adalah kuantiti skala yang mempunyai magnitud sahaja. So jawapannya adalah C. Okey, ini pun kamu boleh rujuk kepada muka surat 8 lah. Okey, kalau kamu keliru tentang kelajuan dan juga hal laju, kamu boleh lihat kepada yang bahasa Inggeris. Kalau speed, kelajuan, ini adalah kuantiti skala. Kalau dia tulis velocity, dia adalah kuantiti vektor. Okey, vektor. Kalau speed ini adalah kuantiti skala. Boleh Kalau kamu keliru. Cikgu dia kata kelajuan tu hal laju cikgu. Okey, lihat kepada bahasa Inggeris. Sebab cikgu takut kamu keliru, bahasa Melayu ni lebih kurang kan? Okey, kelajuan kat sini dia adalah speed dan ini adalah velocity. Kalau speed dia adalah kuantiti skala, kalau dia velocity dia adalah kuantiti vektor. Okey, jadi soalan nak kuantiti skala, so jawapannya adalah C. Okey, soalan nombor 5, antara berikut unit SI manakah yang salah? Okey, soalan nak yang salah bagi setiap kuantiti. Okey, kita lihat satu persatu. A, jisim, unitnya kilogram, betul. Masa, unit SI-nya adalah saat. Panjang, unit SI-nya adalah meter, betul. Suhu, unit SI-nya darjah Celsius. Okey, yang ini salah. Sebab unit SI untuk suhu adalah Kelvin. Okey, jadi jawapannya nombor 5, jawapannya adalah D. Okey, kita tengok pula ke soalan yang seterusnya, soalan yang ke-6. Okey, soalan 6, antara pernyataan berikut yang manakah menghuraikan kuantiti skala? Bermaksud kat sini tidak ada arah. Okey, arah tak ada. Okey, kita lihat soalan jawapan A. Sebuah kereta bergerak dengan hal laju 60 km per jam ke arah kiri. Oh, kalau ke arah kiri maksudnya dia adalah kuantiti vektor kan? Okey, so jadi jawapan ini salah. Okey, soalan yang B. Kelajuan. Okey, kamu lihat kat sini perkataan kelajuan. Bahasa Inggerisnya adalah speed. Kelajuan cahaya dalam vakum adalah 3/10⁸ meter per saat. So kat sini kelajuan seperti yang kita dah bincang dengan soalan yang sebelum ini, dia adalah kuantiti skala. Jadi jawapannya adalah
B. Okay, so C, kenapa C bukan kuantiti skalar? Sebab dia ada arah belakang. Jadi ini menunjukkan kuantiti vektor sebab ada arah. Okey, D pula sebab troli bergerak dengan kelajuan. D sama dengan 1.2 ms negatif 1 pada masa. Okey, ini pun adalah kuantiti vektor. Okey, sebab kita tengok kat sini dia tulis velocity. Tu cikgu cakap kamu kena fokus juga kepada perkataan bahasa Inggeris. Okey, jadi soalan 6 jawapannya adalah B. Okey, soalan 7. Antara graf yang berikut, manakah menunjukkan hubungan Y dan X adalah berkadar songsang? Okey, yang ini nak tak nak kamu mesti hafal dan kamu mesti ingat hubungan graf yang kita dah belajar dalam bab 1. Okey, kalau dalam bab 1 kamu boleh lihat kepada bab 1 muka surat. Sekejap ya, kita nak baca berapa. Muka surat 11, okey? Ini kamu boleh rujuk pada muka surat 11 buku teks kamu. Dia tunjukkan jenis-jenis graf dan juga hubungan. Yang mana kamu boleh lihat tafsiran graf. Okey, kalau kita lihat graf A, tafsirannya dia sebab dia bermula daripada asalan. Okey, bermula dari asalan, tafsiran grafnya adalah Y berkadar terus. Berkadar terus dengan X. Okey, seterusnya kita lihat B. Okey, B ni adalah graf yang nombor 6. Okey, kalau kita lihat muka surat 11, B ni adalah graf yang nombor 6. Okey, yang A tadi nombor 1. Okey, graf yang nombor 6 iaitu tafsirannya adalah Y berkadar songsang dengan X. Okey, seterusnya C. Okey, C adalah graf yang ketiga iaitu Y berkurang secara linear dengan X. Okey, untuk D pula, graf yang mana D ni? Oh, cikgu tak ada pun cikgu. Okey, graf D ni dia nak mengelirukan kamu. Sebab kalau kita lihat yang nombor 6, bentuk grafnya adalah sama kan? Tetapi yang membezakannya adalah ini. So kita kena lihat dengan betul adakah dia punya rumus tu ataupun dia punya paksi X dan Y dia adalah tepat. Okey, jadi nombor 7 jawapannya adalah B bola. Okey, kalau kita lihat macam mana kita nak tahu dia berkadar terus atau berkadar songsang, okey, kita lihat dia kepada mesti bermula daripada asalan. Kalau dia tidak bermula daripada asalan, dia akan menjadi berkurang secara linear ataupun bertambah secara linear. Contohnya soalan nombor, graf nombor 2. Maksudnya kalau kita ada graf yang macam ni. Okay, dia tak bermula daripada asalan. Kalau dia tak bermula daripada asalan, maksudnya dia mestilah bertambah atau berkurang secara linear. Kalau bermula daripada asalan, barulah kita boleh kata dia berkadar songsang ataupun berkadar terus. Okey, soalan nombor 8. Graf dalam rajah 8 menunjukkan pergerakan sebuah basikal di atas garis lurus. Okey, so kat sini kita lihat graf ini dia adalah meningkat ataupun bertambah secara linear. Okey, hubungannya adalah V bertambah secara linear dengan masa. Okey, apakah kecerunan graf tersebut? Okey, kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, sekarang pilihlah 2 titik di atas graf kita. Jadi untuk memudahkan pilih titik, janganlah kamu pilih titik yang tak ada, yang tak tahu bacaan. Janganlah ambil kat sini pula, tak tahu bacaan berapa kan. Jadi kita ambil kepada titik yang dah tahu bacaan dia. So ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Okay, X1, Y1, X2, Y2. Jadi bila kita dah decide, kat sini X1, Y1 ni adalah 0, 2. Okay, koordinat dia.
Yang ini adalah 20 dan 6. Okey, bila kita dah dapat nilai tersebut, koordinat, maka kita masukkan dalam rumus. Okey, Y2 adalah 6, Y1 adalah 2. Okey, X2 adalah 20, X1 kamu adalah 0 sifar. Okey, jadi 6 tolak 2, 4, 20. So 4 per 20, kamu akan dapat jawapan apa dia bilang? 0.2 kan? Okey, so kamu akan dapat jawapan 0.2. Unitnya adalah ms negatif 2. Okey, jadi jawapannya 8 adalah B. Okey? Boleh So ingat, untuk teknik mengira kecerunan dia sama sahaja macam kita belajar dalam matematik. Matematik tambahan belajar, matematik belajar, fizik belajar. So jangan salah. Okay, tiga subjek ajar kamu belajar cara kira kecerunan. So should be kamu tak boleh salah. Okay, seterusnya kita pergi ke nombor 9. Okay, nombor 9, graf dalam rajah 9 menunjukkan hal laju sebuah kereta V lawan masa yang diambil T. Antara berikut yang manakah benar? Okay, dia nak pernyataan yang benar tentang pergerakan kereta tersebut. Okay, soalan jawapan dia A. Jawapan dia A salah. Kita tengok dulu jawapan A. A, apabila T sama dengan 50, V sama dengan sifar. Baik, kat sini ada tak nombor 50? Tak ada. Jadi jangan kamu, tak apa cikgu, saya tambah cikgu. Saya tambah belakang ni, oh kat sini 50 ke cikgu. So bila kita garis cikgu, dia sampai kosong cikgu. No, you cannot do this. Tak boleh buat ni. Tak boleh simply tambah graf anda. Baca daripada graf yang diberi sahaja. Jangan pandai-pandai sebab kita punya graf tidak dilukis mengikut skala. Jadi kamu tak boleh suka-suka hati. Baik, jadi jawapan A ni salah. Okey, B, kecerunan graf adalah 1.0. Okey, yang ini kamu mesti kira lah. So M sama juga tadi Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, jadi ini titik kita. X1 kamu kat sini. Okey, X1, Y1 iaitu sifar 60. Okey, titik kedua iaitu 40, 20. Okey. Baik. Kalau kamu nak jimatkan masa, tak apa, kita kira. Y2 20 tolak 60, X2 40 tolak sifar. So kamu akan dapat M, kamu akan dapat negatif. Okay, negatif 40 bahagi 40. So kamu akan dapat negatif 1. MS negatif 1. Jadi 2. Jadi kat sini dia tak ada negatif kan? Jadi B salah. Kalau nak jimatkan masa lagi, tak perlu kira pun sebenarnya sebab kita boleh lihat graf kita adalah kecerunannya negatif sebab dia turun ke bawah. So bila dia turun ke bawah, bermaksud kecerunan adalah negatif. Jadi bila kecerunan adalah negatif, tengok kat sini nilainya tidak ada negatif, jadi salah. Automatik salah. Tak perlu lagi bazir masa untuk kira. Okey, C. V adalah berkadar terus dengan T. Salah juga. Sebab ingat tadi berkadar terus, dia mesti grafnya naik ke atas daripada asalan. Okey, dan tinggallah jawapannya di persamaan graf ialah V sama dengan 60T. Macam mana pula kita dapat persamaan graf ini? Baik, kalau kita belajar persamaan graf yang umum iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okay, yang mana M adalah kecerunan dan C adalah pintasan Y. Okay, mari kita lihat apa yang berlaku. Adakah betul ini kan? Baik, M kamu dah kira tadi kan? M dia negatif 1. Jadi negatif 1 darab X, negatif X. Okay, tambah. Kita punya pintasan Y kita adalah 60. Okay, so kita punya rumus, kita punya persamaan graf adalah Y sama dengan negatif X tambah 60. Gantikan Y dan X dengan yang diberi V dan T. So V sama dengan negatif T tambah 60.
So susun semula jadi 60 tolak D. So inilah persamaan graf kita. So berjayalah kita buktikan jawapannya adalah D, daun. Okey, soalan yang ke-10. Soalan 10 menunjukkan satu kajian tentang panjang tali buaian. Okey, GSIM. Dia dah kata kat sini dia nak kaji tentang panjang tali buaian. GSIM kanak-kanak lelaki itu adalah sama, bermaksud dia tetapkan GSIM. Dia nak tahu apakah pemboleh ubah. So pemboleh ubah yang dimanipulasikan, lihat kepada Raja. Ada 2 orang kanak-kanak dekat sini. Apa yang berbeza antara kanak-kanak 1 dan kanak-kanak 1 dan kanak-kanak 2. Okay, kita boleh lihat kanak-kanak 1 ni talinya pendek, kanak-kanak 2 ni talinya lebih panjang. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah yang berbeza. Tengok kepada Raja yang berbeza. Itu paling senang untuk kamu faham. Okay. So yang berbeza kat sini adalah panjang tali. Jadi C dan D memberikan jawapan panjang tali. So A dan B kamu dah boleh cancel. Tak perlu nak fikir lagi. Baik, seterusnya pemboleh ubah yang bergerak balas. Bergerak balas maksudnya apa yang nak dicatat, apa yang nak disukat. Okey, cikgu saya tak tahulah, cikgu tak dinyatakan dalam soalan. Baik, tak ada masalah, skip je. Tak ada masalah boleh skip dulu. Kita lihat kepada pemboleh ubah yang dimalarkan. Apa maksud malar? Maksudnya sama ataupun tetap. Okey, kita ada 2 orang kanak-kanak ni, apa persamaan antara mereka? Jadi kita dah bagi tahu dalam soalan, dah dinyatakan dalam soalan. Persamaannya adalah GSIM. GSIM tu sama. Okay, jadi yang mana GSIM sama? D. Jadi kat sini kita dah dapat dah. Kat sini salah kan? So kita tinggal jawapannya adalah D. Ini adalah cara untuk menjawab soalan objektif paling mudah. Kita tak perlu go through setiap jawapan kalau soalan pilihan yang macam ni lah. Boleh jimatkan masa. Okay, soalan seterusnya. Soalan 11, pecutan ditakrifkan sebagai, okey ni senang, iaitu kadar perubahan hal laju. 11C. Okey, soalan 12, inersia bagi sesuatu objek bergantung kepada, okey ni nak tak nak kamu mesti hafalah, iaitu GSIM, bukannya berat. Okey, prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa, dinyatakan apa? Jumlah pelanggaran sebelum adalah sama dengan jumlah pelanggaran selepas. Okey, ataupun momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan momentum selepas pelanggaran. So ingat kelas, apa maksud keabadian ni? Keabadian ni maksudnya momentum tu tak hilang ke tempat lain. Dia hanya berubah sahaja. Dia sama, dia punya total jumlah momentum sebelum dengan selepas adalah sifar dan momentum tu tidak ditransfer ke objek yang lain. Dia dalam enclosed unit. Maksudnya kalau contohnya, kalau ada 2 bola A dan B, dia berlanggar antara satu sama lain. Momentum A dengan momentum B kan. Momentum A ni, dia tak lari pergi ke, contohnya ada bola C dekat sini. Apa maksud keabadian momentum? Maksudnya bila A dan B berlanggar, momentum A dan B tu hanya berada dalam 2 orang ni je, 2 bola ni sahaja. Dia tak tiba-tiba momentum A ni berpindah kepada C. No, kalau dia berpindah kepada C maksudnya momentum tu tidak terabadi. Sebab apa? C ni dia bukannya dalam sistem A dan B. Dia bukannya berlanggar dengan A dan B. Kenapa tiba-tiba momentum tu nak pergi dekat tempat lain? Okey? Keabadian tu maksudnya dia stay dekat tempat yang sama sahaja. Dia duduk dalam satu sistem yang sama. Dia tidak pergi ke luar dan tidak melibatkan objek-objek ataupun pelanggaran yang lain. Itu maksudnya. Okey. So 13 ni jawapannya adalah D, iaitu jumlah momentum bagi suatu sistem adalah malar. Bermaksud malar ni kalau A ni dia apa ni? Dia berlanggar dengan B, kat mana-mana pun sama je. Dia tidak akan berubah-ubah. Kecuali daya luaran bertindak. Apa maksud daya luaran? Katakanlah A dan B ni berlanggar kan, tiba-tiba kamu pergi tolak B ni ke tempat lain. So bila kamu dah tolak, kamu memberi satu daya luaran kepada sistem A dan B ni. Sistem pelanggaran A dan B. Jadi ini menyebabkan momentum tu jadi berubahlah. So dia tidak lagi menjadi terabadi. Okay?
Soalan 14. Antara berikut yang manakah benar tentang nilai pecutan graviti iaitu G. Yang G 9.28 ms negatif 2. Ini kita belajar juga dalam bab 2 iaitu dalam gerakan jatuh bebas. Okey, jadi G ni dia adalah bergantung kepada tempat kan. Ada tempat nilai G ni kecil, ada tempat nilai G nya besar. Okey, so jawapan 14 ni adalah D. Dia tidak bergantung kepada mass, dia tak bergantung kepada jisim ya. Jisim tak ada. Okey, adakah mala di semua lokasi? Tidak. Kalau dekat kutub utara, kutub selatan dan khatulistiwa, nilainya adalah berbeza. Okey. Terusnya soalan 15. Raja 15 menunjukkan jalan yang diambil oleh Ali semasa cuti sekolah. Perjalanan Ali bermula dari Pulau Pinang. So mula-mula Ali dia mula dekat Pulau Pinang ke Baling. Okey, dia pergi ke Baling dan berakhir di Kuala Lumpur. So ni titik akhir dia. Berapakah sesaran Ali? Baik, ingat sesaran adalah jarak dari titik awal ke titik akhir. Ingat kelas, sesaran adalah jarak ataupun panjang daripada titik awal ke titik akhir. So Ali mula dekat mana? Mula dekat Pulau Pinang dan berakhir dekat Kuala Lumpur. So ini sahajalah sesaran Ali. Jadi jawapannya 500 km. Perlu kira? Tak perlu. Lihat sahaja kepada rajah. Okey, 16. Sebuah troli berjisim 75 kg bergerak dengan halaju 5 meter per saat berlanggar. Okey, ni soalan pelanggaran. Dengan troli berjisim 25 kg yang berada dalam keadaan rehat. Selepas pelanggaran itu, kedua-dua troli bergerak bersama. Apakah halaju kedua-dua troli tersebut? Okey, bermaksud kat sini dia adalah pelanggaran kita tak tahu lagi dia pelanggar kenyal atau tidak kenyal. So apa kita buat? Macam biasa kita senaraikan maklumat. Okay, diberi dia ada kata troli jisim 75. Okay, katakanlah troli ni kita nilaikan dia sebagai 1 lah. Jadi M1 adalah 75 kg. Halaju U1 5 meter per saat. Ini adalah sebelum pelanggaran. Berlanggar dengan sebuah troli yang kedua M2 25 kg yang berada dalam keadaan rehat. Maksudnya dia pegun. So U2 dia adalah sifar ms negatif 1. Selepas pelanggaran, kedua-dua troli bergerak bersama-sama. Okey, bermaksud apa? Halaju B1 adalah sama dengan B2 sebab dekat ending dia bergerak bersama-sama. Bergerak bersama-sama. Okay. So dia nak tahu apakah halaju. So dia nak tahu V ni lah. Jadi macam biasa masukkan dalam rumus M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1M2 V. Okay, kenapa kita letakkan M1M2 darab V sahaja? Sebab V1 ni sama dengan V2. Jadi kita letak sekali lah. Kalau ikutkan yang asal, M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Tapi oleh kerana V1 dan V2 ni sama, maka kita keluarkan dia, kita faktorkan. Jadilah macam ini. Okay, kemudian masukkan nilai M1 75, U1 5. M2 25, U2 adalah sifar, M1 75, M2 25 dan B. Okay, ni memang sifar. Okay, so kamu akan dapat 375 sama dengan 100 B. Okay, so B sama dengan 375 bahagi 100, kamu akan dapat 3.75 ms negatif 1. So jawapannya adalah C. Okay, 16 jawapannya adalah C. Okay, seterusnya 17. Raja 17 menunjukkan sebuah penukul menghentam sebatang paku pada halaju yang tinggi.
Daya impuls dihasilkan apabila, okey, ingat balik daya impuls adalah F sama dengan M T tolak MU bahagi dengan T. Ada masa ada masa. Okey. Bilakah daya impuls ini dihasilkan? Iaitu apabila penukul menghentam paku. Maksudnya bila tukul ni dia sentuh dengan paku tu, baru daya impuls tu dikenakan. Okey, dan siapa yang rasa daya impuls tu? Paku tu akan rasa daya impuls. Okey, so ingat sebab daya impuls adalah perubahan momentum kan? Dia adalah itu perubahan kadar perubahan momentum. Kalau perubahan momentum saja dia adalah impuls. Daya impuls adalah kadar perubahan momentum. Maksudnya dia nak tahu dalam satu saat berapa banyak momentum yang berubah. Jadi kalau daya impuls ni adalah bila sentuhan berlaku. Kalau tidak ada sentuhan maka tidak adalah daya impuls. Kamu boleh kata sebenarnya kan daya impuls ni kalau kita bercakap dengan bahasa kita bukan bahasa fizik. Daya impuls ni seolah-olah impak yang kena kepada kita apabila berlakunya pelanggaran. Okey, contoh kan kita contoh paling senang lah, kamu tampar. Okey, bila kamu tampar tak sesuai. Kalau orang tu tumbuk, cikgu dah pernah bagi contoh ni kat kamu kan. Kalau kamu nak tumbuk orang tu dan kamu nak bagi orang tu rasa impak yang sangat kuat ataupun kesan yang sangat supaya dia cedera dengan lebih teruk lah kan. Kamu kena cepat kan. Maksudnya kamu tumbuk tu jangan tumbuk lama berhenti dekat situ. Bila kamu lama berhenti, masa akan meningkat, masa pelanggaran akan meningkat. Bila masa pelanggaran meningkat, daya impuls ataupun kesan kepada orang tu jadi sikit. Jadinya dia cedera pun biasa je lah. Tapi bila kamu tumbuk dan kamu terus tarik, masa pelanggaran adalah sedikit. Bila masa pelanggaran sedikit, daya impuls tu besar. Daya impuls ni menyebabkan kecederaan tu berlaku. Okey? Cikgu ulang lagi sekali. Kalau contoh paling senang, tangan kamu boleh buat sekarang. Kamu ada tangan kan? Satu kamu genggam, satu lagi kamu tahan. Bila kamu tumbuk tangan kamu lamakan di tangan kamu yang tahan ni, masa pelanggaran adalah lama. So bila masa pelanggaran lama, kamu boleh rasa dekat tapak tangan kamu ni tak rasa apa-apa sangat sebab daya impulsnya adalah kecil. Sebab masa pelanggaran besar. Tapi bila kamu tumbuk dan terus tarik, kamu akan rasa sakit, betul tak? Sebab bila kamu tumbuk dan terus tarik, masa pelanggaran adalah sedikit, pendek. Bila masa pelanggaran pendek, daya impuls adalah besar. So apa yang tangan kamu rasa itu adalah daya impuls. Jadi daya impuls ni hanya ada bila sentuhan tu berlaku. Kalau tak ada pelanggaran itu, tak ada sentuhan itu, maka daya impuls tidak boleh terhasil. Okay? So kalau ada orang jahat, kalau kamu nak tumbuk dengan pantas lah. Bukan ini je yang kena pantas. Bila kamu sentuh tu terus tarik. Itu pun adalah satu teknik lah. Okay. Jadi 17 jawapannya adalah C. Okay, masa kita tak apa, kita buat sampai yang kita sempat saja. Okay, 18. Darjah 18 menunjukkan daya-daya yang bertindak ke atas sebuah kereta. Jisim kereta tersebut ialah 1,500 kg. Okey, lepas tu berapakah pecutan kereta tersebut? Okey, ini adalah kita gunakan rumus macam biasa kita senaraikan maklumat dulu. Diberi jisim, jisim simbolnya M sama dengan 1,500 kg. Okey, kamu lihat kat sini ada diberi 1,000 Newton dan juga 250 Newton. Itu adalah apa? Sebabnya unitnya adalah N, Newton, maka dia adalah daya. Jadi daya juga diberi. Okey, daya F sama dengan, kita lihat 1,000 dia ke kanan. Maka 1,000 itu adalah positif. Dan 250 ni dia ke belakang ataupun arah yang berlainan ke kiri. Jadi kita tolak 250. Okay, so kamu akan dapat 1,000 tolak 200 setengah. Okay, tak
okay tak apa, cikgu tak ingat dah berapa ni. Okay, 700 setengah kan. Okay, lepas tu dia kata berapakah pecutan. So ingat rumus kita yang mana? F sama dengan MA. Soalan nak apa? Soalan nak A. Jadi pindahkan M ke sebelah sana. Pindahkan M ke sebelah sana, jadi A sama dengan F bahagi M. Okay, tulis semula supaya kamu dapat dia ke sebelah kanan. So F kita apa tadi? F kita adalah 1000 tolak 200 setengah. Masukkan 1000 tolak 250 bahagi dengan M 1500. Okay, jadi kamu akan dapat jawapannya adalah 0.5 ms negatif 2. Okay, jadi jawapannya C. 18 jawapannya C. Baik, daya ni kelas kamu kena hati-hati. Lihat kepada soalan, ada berapa banyak daya. Katakanlah ada satu lagi daya yang menolak ataupun menariklah. Yang 1000 ni adalah kereta tu sendiri bergerak. Okay, katakanlah ada tali yang menarik lagi satu kereta ni dengan 2000 Newton. Jadi 1000 dan 2000 ni kamu kena tambah. 1000 tambah 2000 tolak 200 setengah juga. Kenapa 200 setengah ditolak? Sebab dia berada dalam arah yang berlainan. Okey. Okey, seterusnya soalan 19. Sebiji bola berjisim 1.2 kg bergerak dengan hal laju 4 ms negatif 1 dilanggar oleh sebuah kereta yang bergerak pada arah yang sama dengan bola tersebut. Okey. So ada bola ni bergerak. Lepas tu ada kereta. Kenapa kereta ni hilang tadi? Okay, ada kereta. So kereta ni bergerak pada arah yang sama. Oh, salah lah. Okay, so bola dengan kereta ni bergerak arah yang sama. Bola ke sana, kereta pun ke sana. A bergerak pada arah yang sama dengan bola tersebut. Hal laju bola tersebut meningkat kepada 10. Okay, maksudnya kita ada V2 dalam masa 0.5 saat. Berapakah impuls pada bola tersebut? Okey, so soalan dia nak impuls. So ingat balik impuls sama dengan MV tolak MU. Yang mana ni kelas? Impuls apa? Impuls bola. Kita je bola. Okey, impuls bola. Jadi kita kena kumpul maklumat tentang bola. So bola tu diberi jisim dia M sama dengan 1.2 kg. U dia adalah 4 ms negatif 1, iaitu 4 ms adalah hal laju awal. Okay, hal laju awal. Seterusnya dia kata hal laju bola tu meningkat kepada 10 ms. Maksudnya ini adalah B, hal laju akhir dia 10 ms negatif 1. Okay, macam biasa masukkan sahaja nilai 1.2 darab 4. Salah. 1.2 darab 10 tolak 1.2 darab dengan 4. Okay, so kira kamu akan dapat jawapannya 7.2. Okay, 7.2 ns. 19 jawapannya adalah B. Okay, 20. Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 30 ms negatif 1 dinyah pecut kepada 10. Okay, so soalan tu diberi U sama dengan 30 ms negatif 1 dinyah pecut kepada 10 ms negatif 1. Maksudnya B dia adalah 10 ms negatif 1. So dinyah pecut maksudnya kereta tu menjadi semakin perlahan. Dan sejauh S adalah 20 meter sesaran dia. Berapakah nyah pecutan bagi pergerakan tersebut? So dia nak tahu A. Berapakah A pecutan tersebut? Okey, macam biasa kita masukkan dalam rumus. Okey, rumus mana yang kamu nak guna ni? Ingat tak 4 rumus yang kita dah belajar tu? So gunakan mana-mana satu. Okey, cikgu guna V square sama dengan U square tambah 2 AS. Sebab inilah rumus yang ada yang boleh gunakan dan ada semua maklumat yang diberikan. Kalau kita guna rumus yang lain, contohnya V sama dengan U tambah AT, kita tak ada masa.
Okay, dan dua rumus yang lain juga memerlukan masa. Kita tak ada masa, kita tak diberi maklumat tentang masa, jadi kita tak bolehlah guna rumus yang lagi tiga. So kita gunakan rumus yang ini. Okey, masukkan nilai 10 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 tambah 2A kita memang nak cari dan S adalah 20. Okey, so kamu kira lah. Okey, terpulang kepada kamu nak susun dia dulu ke supaya A tu duduk kat belakang, tak kisah, ataupun kamu nak kira dulu pun boleh. Okey, cikgu selalu buat lepas cikgu masukkan maklumat, cikgu akan susun semula. Jangan kira dulu supaya nombor dia tak besar. Okey, so 10 kuasa 2 tolak 30 kuasa 2, alihkan ke sebelah sana sama dengan 2A20. So kita nak A sahaja, jadi 2 dengan 20 ni kita pindah ke sana. 10 kuasa 2 tolak 30 kuasa 2. So 2 darab 20 adalah 40. So kamu akan dapat macam ni lah. Okay, seterusnya kamu kira lah, tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 20. Okay, jadi 20 jawapannya adalah C. Okey, soalan 21. Jika bumi adalah sfera seragam dengan radius R, okey, kita dah masuk kepada bab yang ketiga. Graf berikut yang manakah adalah graf daya graviti F terhadap jasad melawan jarak X dari pusat bumi. Okey, ini kita boleh lihat dalam buku teks, memang automatik dah ada jawapannya kan. Okey, so jawapannya adalah B. Yang ni kamu boleh lihatlah dalam buku teks. Muka surat. Awal-awal kita belajar tentang bab 3 iaitu tentang daya graviti. Okey. Muka surat 84. Okey, MS 84. Itu adalah ditunjukkan tentang graf yang menunjukkan tentang daya graviti dengan jarak. Okey. Seterusnya kita lihat kepada soalan 22. Okey, soalan 22, apakah yang membuatkan sebuah satelit bumi bergerak dalam orbitnya? Okey, kita ada bumi dan kita ada satu satelit yang bergerak. Okey, satelit yang bergerak pada orbit dia lah. Okey, apakah yang membuatkan sebuah satelit bumi bergerak dalam orbit? Apa yang membuatkan satelit ini sentiasa bergerak? Okey, A, daya tarik, tarikan graviti matahari, tak ada kaitan sebab dia bukan mengelilingi matahari. Pembakaran bahan api, tak, satelit dia bukan roket. Dia tak ada bahan api. Hanya pada mula sahaja untuk hantar ke angkasa lepas tu sahaja yang kita gunakan bahan api lah. Tapi bila dah sampai ke sana untuk dia circulate, untuk dia membuat pergerakan mengelilingi bumi tu, dia tak perlukan lagi bahan api. Kalau perlukan bahan api, siapa yang nak hantar bahan api tu ke satelit kan? Setiap bulan ke kena seorang pergi hantar, tak. Okay, dia tak perlukan pembakaran bahan api. Okay, pelepasan gas dari exhaust satelit pun tidak. Okay, hanya berlaku pada masa mula-mula sahaja. Okay, dan jawapannya adalah D, daya tarikan graviti antara satelit dengan bumi. Sebab kita tahu kan kalau ada dua jasad ni dan dua jasad ni dia akan saling ada daya tarikan graviti yang kita belajar tu, F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okey. Seterusnya 23, tempoh satelit geoperbul 24 jam. Ni nak tak nak kamu mesti hafal lah 23A. Okey, 24 pun sama. Okey, menyatakan hukum Kepler ketiga menyatakan kuasa 2 tempoh orbit adalah berkadar songsang dengan kuasa 3 jejari orbitnya, iaitu T kuasa 2 1/R kuasa 3. Okey. Yang ni kena hafal. Sebab bab 3 ni kelas dia tak banyak, dia tajuk baru dan dia seperti cikgu cakap dia dekat angkasa kan. Orang susah lagi nak explore dan soalan-soalan dia pun hanya berbentuk seperti inilah. Okey, 25, sekiranya jarak di antara dua zarah adalah 2 kali ganda, apakah yang berlaku kepada daya graviti di antara dua zarah itu?
So dia gunakan yang F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. Kalau kita lihat kepada rumus ini, bila R ini bertambah maka daya akan berkurang sebab dia berkadar songsang. Okay, macam mana kita nak meningkatkan daya, kita boleh tambah jisim sahaja. Kalau kita tambahkan jarak maka daya kita akan berkurang. Okay, kat sini dia kata jarak di antara zarah adalah 2 kali ganda bertambah. Maksudnya zarah itu semakin jauh. Pada mulanya zarah tu dekat macam ni, tapi tiba-tiba zarah tu menjadi semakin jauh. Jadi ada daya tapi dayanya berkurangan kepada separuh nilai asal. Maksudnya kat sini kalau F dia kat sini 4, F dekat sini menjadi 2. Separuh lah sebab jarak dia meningkat 2 kali ganda. Okay, so ingat cikgu dah ajar kamu kan, kalau dia duduk kat bawah tu dia adalah lebih, dia mempengaruhi secara songsangan. Maksudnya satu bertambah, satu akan berkurang. Okey, 26. Berapakah pecutan memusat sebuah basikal yang bergerak dengan kelajuan 12 ms-1 mengelilingi trek dengan jejari 50. Okey, ni contohnya macam Olimpik tu ada main carrying tu kan, basikal carrying tu kan, dia membuat pusingan sahaja. So itu adalah dia gunakan konsep pecutan memusat dan juga daya memusat lah. Okey. Baik, dia diberi soalan tu diberi hal laju dia adalah 12 ms-1. Okay, jejari adalah R, jejari tu adalah radius 50 meter. So dia nak tahu berapakah pecutan memusat. Okay, tengok kepada rumus pecutan memusat. A sama dengan B kuasa 2 bahagi dengan R. So dua-dua maklumat dah ada, masukkan sahaja nilai 12 bahagi 2, 12 kuasa 2, R adalah 50. Okay, tekan kalkulator kamu akan dapat 2.88 ms-2. Okay, jadi jawapan yang paling hampir adalah B sebab dia dah bundarkan. Okay, jadi 26 jawapannya adalah B. Okay, seterusnya soalan 27. Okay, soalan 27 ni cikgu tak pastilah kamu boleh jawab ke tak, cikgu lupa dah. Okay, hal laju lepas dari ketinggian 0.2 R. Okay, yang ini agak rumit untuk kamu jawab soalan 27 dan juga 28. Kamu memerlukan tinggi sikit lagi sebab dia tak bagi nombor sepenuhnya kan. So kamu kena gunakan term-term sahajalah, guna huruf-huruf. Okey, dia kata kat sini 27, hal laju lepas dari ketinggian 0.2 R di sebuah planet dengan jejari R 10 km per saat. Dengan jejari R ialah 10 km per saat. Apakah hal laju lepas dari permukaan planet itu? Okey, maksudnya dia kata ada sebuah planet. Okey, dia kata hal laju lepas dari ketinggian 0.2 R. Planet ni jejari dia R. Okay, jejari R. Tapi objek tu dia duduk dekat 0.2 R. Okay, 0.2 R. Bila dia duduk kat sini, hal laju lepasnya adalah 10 km per saat. Okay, hal laju lepasnya adalah 10 darab 10 kuasa 3 meter per saat. So dia tanya apakah hal laju lepas dari permukaan planet itu. Maksudnya kalau kita duduk kat sini, berapa hal laju lepas kita? Kalau duduk kat sini, hal laju lepasnya adalah ini. Kalau duduk kat sini, berapa hal laju lepas? Okey, tak ada masalah, senang je. Kita tengok kepada apakah rumus hal laju lepas. Okey, hal laju lepas sama dengan B. Punca kuasa 2gm bahagi dengan R. Okay, kalau kita lihat kat sini, nilai G dan M adalah nilai yang tetap. G adalah pemalar kegravitian, dia tidak berubah, sama sahaja. Dan M adalah jisim planet tersebut, jisim planet. Okay, M jisim planet. Adakah jisim planet ni berubah-ubah? Tidak, sama sahaja.
dia duduk dekat permukaan ke ataupun dia duduk dekat 0.2 R ke, sama sahaja. Okey. Okey. Jadi jisim planet dan G dan M ni tak perlu kamu ambil kira lah sebab dia adalah pemala, dia adalah satu nilai yang tetap. Okey, jadi dia kata kat sini kalau apa tadi? Ketinggian dia 0.2 ketinggian 0.2 ni dia adalah 10 km kan. So maksudnya kamu masukkan je dalam rumus ini, dia dah bagi dah. Kalau ketinggian 0.2 maksudnya R ini, R sama dengan 0.2 R, B sama dengan 10 darab 10 kuasa 3 ms negatif 1. Ini maklumat yang kita ada. Kalau R sama dengan 0.2 R, V adalah sama dengan 10 km per saat. Okey. Jadi masukkan dalam rumus ini. Maklumat ni masuk dalam rumus ni lah. Jadi apa yang kita dapat? 10 darab 10 kuasa 3 sama dengan punca kuasa 2 GM bahagi dengan 0.2 R. Ini yang kita dapat. Okey, daripada maklumat yang diberi, dua ketul ni kita dapat persamaan ini kelas. Okey, persamaan ni mana datang dia? Datang daripada persamaan ini. Kita masukkan je dalam ini. Tak ada masalah Okey, oleh kerana kita ada punca kuasa 2 kat sini kan. Leceh cikgu, nak ada punca kuasa 2 ni, tak nak punca kuasa 2, terpulang. Kalau kamu nak pindah ke sebelah sini pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, lepas tu apa yang kita buat adalah kita pindahkan 10 darab 10 kuasa 3 ni jadi kuasa 2. So kita akan dapat 2 GM bahagi 0.2 R. Okey. Kenapa cikgu pindahkan? Sebab kita nak selesaikan dan supaya nampak senang lah nanti kamu nak tengok apa benda tu kan. Okey, so kemudian kita selesaikanlah. Selesaikan apa yang kita boleh selesaikan. Okey. Apa yang kamu tertinggal di sini adalah oleh kerana kita punya kita punya jarak kat sini kan, kamu lihat dia ada kat sini 0.2 R dan juga ada R lagi kat sini. Jadi kamu mesti tambah lagi 1 R. Ingat tak yang kita belajar H, yang kita ada H. Kita ada R dan kita ada satu lagi H. So H yang diberi tu adalah 0.2 R kat sini yang diberi. Okey, sebab dekat sini soalan dia ketinggian. Maksudnya H tu sama dengan 0.2 R. Okey, dia tambah lagi. Jadi kamu punya rumus ni kan, 2 GM bahagi dengan R, dia ada tambah satu lagi H sebab dia duduk satu ketinggian yang lain, bukan dia duduk dekat permukaan. Okay, so bila dah tambah, kita akan dapat dekat sini 1.2. Okay, 1.2 R. Okay, boleh Okay, pastikan kamu ingat sebab kita seringkali terlupa tentang tambah ini. Okay, lihat kepada soalan ketinggian, bukannya jejari. Boleh? Okay. Baik, setelah kita dah buat tu, kita dah dapat dah macam ni. Baik. Kita nak tahu R ini sebenarnya. G dan M kamu tak perlu risau sebab G dan M dia sama. Tak mana-mana situasi pun G dan M adalah tetap. So kita nak tahu R ni berapa sebenarnya. Jadi kita dapatkan R. So pindahkan 1.2 R ke sana. So kamu akan dapat 2 GM 10 darab 10 kuasa 3 kuasa 2. Okay, so R kamu adalah sama dengan 2 GM 10 darab 10 kuasa 3 kuasa 2 darab dengan 1.2 kat sini. Okay, boleh Dia memang nampak macam serabut kan. Tapi konsep dia sama. Kamu kena masukkan nilai dalam rumus yang sama sahaja. Yang biasa kita buat, dia tak ada apa-apa pertambahan pun sebenarnya. Okay, dia hanyalah benda yang biasa sahaja. Okey. Sekarang ni kita dah dapat yang ini. Okay, kamu dah dapat yang ini kan? Okey. Kita pergi pula ke ini yang kita dapat daripada tadi, yang ketinggian ni.
yang ketinggian berada di sini. Sekarang kita pergi kepada situasi yang ni pula, bila dia berada di permukaan. Okey, di permukaan. Sebab dia nak tahu dekat permukaan tu berapa kan. So dekat permukaan B sama dengan 2GM bahagi dengan R. Okey, 2GM bahagi dengan R. Ini dekat permukaan. R perlu tambah tak? Tak perlu sebab dia dah ada. Dia dah ada pula. R tak perlu tambah dengan H sebab dia dah duduk dekat permukaan. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita gantikan R ini dengan R yang ini. R yang kamu dapat ni, R yang kat sini ni persamaan 1 ni masukkan dalam persamaan 2. Sebab kita tak tahu R ni berapa. So kita nak tahu, kita kena tahulah R tu berapa kan. Jadi daripada yang kita buat tadi yang ada kat atas maklumat tu, kita dapatlah R tu sama dengan ini. Gantikan R tu dalam rumus yang ini. Jadi kita tak nak serabut, kita pindahkan punca kuasa 2 ni ke sebelah sana jadi V kuasa 2. Biarkan dia V tu kuasa 2 dulu sebab kita nak suruh hilang punca kuasa ni kan. Okey. Jadi 2GM bahagi R kan. Okey, so R ni dia dalam bentuk bentuk pecahan. Jadi bila kita bahagi, kita akan darablah, kita naik atas, dia akan jadi darab iaitu 10 darab 10 kuasa 3 kuasa 2 1.2 bahagi dengan 2GM. So kamu nampak tak apa yang saya nampak kat sini? 2GM dah sama kan? So kita boleh cancelkan 2GM. So yang tinggal 10 darab 10 kuasa 3 kuasa 2 1.2 sama dengan V kuasa 2 lah. So kalau sama dengan V kuasa 2. So kita nak V, jadi kamu punca kuasa 2, 10 darab 10 kuasa 3 kuasa 2, 1.2. Punca kuasakan dia. So kamu akan dapat 10.95 km per saat. Okay. So kita dapatlah jawapan yang paling hampir adalah B. Okay, cikgu tahu soalan 27 ni sangat sedikit rumit. Tapi boleh sebenarnya, kamu boleh buat. Cuma yang penting kamu kena faham dulu guna rumus yang mana. Boleh cuba lagi, masa kita pun dah habis. Kamu boleh cuba lagi buat semula soalan nombor 27 ni guna rumus yang ini sahaja kelas. Okay, cikgu tulis balik rumus. Okay, yang pertama kamu kena kira yang di ketinggian. Sebab dia ada dua situasi. Situasi yang pertama adalah di ketinggian H sama dengan 0.2 R. Ini situasi 1. Okay, situasi 2 adalah di permukaan. Okay, di permukaan maksudnya tak ada ketinggian lah. Ini situasi yang kedua. Daripada situasi 1 ni, kamu boleh terbitkan R. Kita nak tahu R ni berapa. Okay, rumusnya sama sahaja. B sama dengan punca kuasa 2, 2G M bahagi dengan R. Tapi oleh kerana objek tersebut berada pada satu ketinggian, maka rumus kamu ni mesti ditambah dengan H. Sebab dia duduk pada satu ketinggian, bukan dia duduk dekat permukaan. Ketinggian dia adalah 0.2 R. Okay, maksudnya kalau kita lukis, ini adalah planet kamu, ini adalah R. Dia duduk pada satu ketinggian, dia duduk kat sini. So H ni adalah 0.2 R. Ini masih lagi R. Sebab itulah R tambah dengan H. Okay. So bila dah nampak rumus, bila dah guna rumus ini, masukkan sahaja nilai. Okay, 2GM bahagi dengan R. R biasa, R tak ada nilai kan, tulis je R tambah 0.2 R. Macam itu. Okay. So R ni 1 kan nilai dia. Jadi 1 tambah 0.2, sebab itulah kamu akan dapat 1.2 R. Sama dengan V. Okey. Ini adalah untuk di ketinggian 0.2 R. Baik. Dia dah bagi nilai V ni berapa, iaitu 10 km per saat. Jadi kamu dapatlah satu persamaan.
Okay, kalau tak faham cikgu tulis macam ni, boleh tulis lagi satu. Okay, B dia dah bagi kan 10 km. So kat sini lah 10 km tu 10 darab 10 kuasa 3 sama dengan 2 GM bahagi 1.2 R. Okay, jadi kat sini kita simplifikan. Sebab kat sini G dan M dia adalah tetap kan. Maksudnya kalau dia berada di ketinggian ataupun di permukaan, G dan M dia adalah sama. Jadi kita buat dia jadi satu rumus, iaitu kita nak tahu R ni berapa. Jadikan R sebagai penyebut dia dekat depan. Okey. Pindahkan dulu satu persatu Pindahkan punca kuasa 2 ke sebelah sana. 10 darab 10 kuasa 3 kuasa 2 sama dengan 2 GM bahagi dengan 1.2 R. Okay, so kita nak R kat depan. Okay, jadi kita tukar je lah. Tukar, ini dah pergi sana, ini pergi sana. Jadi 1.2 R sama dengan 2 GM bahagi 10 darab 10 kuasa 3 bahagi 2. Cikgu harap kamu tak keliru mana datang 10 kuasa 3 ni pula sebab dia kilometer sebab dia kilo. Okay, so dia dah kat sini dah. Jadi kita nak R sahaja, pindahkan 1.2 ke sebelah sana. R sama dengan 2 GM bahagi 1.2 darab dengan 10 kuasa 10 darab 10 kuasa 3 kuasa 2. So ini persamaan 1. Persamaan 1 ni masukkan pula ke dalam rumus yang kedua iaitu di permukaan. Okey, di permukaan. So kita nak tahu soalan dia adalah apakah hal laju lepas di permukaan. So sekarang ni kita nak kira hal laju lepas di permukaan lah, iaitu V sama dengan 2 GM bahagi dengan R. Okey, perlu tambah H? Tak perlu sebab dia dah ada di permukaan. Okey. Sekarang G dan M adalah tetap. Tak perlu ambil kisah, gantikan R. R yang ini masukkan dengan R yang ini kelas. Okey. So kita pindahkan punca kuasa 2 dulu supaya senang kamu buat. 2 GM. Okey, kalau susah juga nak faham, bahagi R kan. 2 GM bahagi. Kamu buat bahagi dulu kalau kamu susah nak keliru agak keliru. 1.2 darab 10 darab 10 kuasa 3 kuasa 2. Okey, bahagi kan? Tapi sebab dia pecahan, so kita nak selesaikan, kita kena jadikan dia darab. 2 GM darab 1.2 10 darab 10 kuasa 3 kuasa 2 bahagi dengan 2 GM. Ini adalah cara yang paling senang, cara yang basic lah untuk selesaikan kalau dia darab dengan pecahan. Okey, so 2 GM ni kita boleh cancelkan. So tinggallah B kuasa 2, 1.2 darab dengan 10 darab 10 kuasa 3 kuasa 2. Jadi bila dah tinggal nombor semua, boleh tak tekan kalkulator? Boleh. So kamu buatlah B sama dengan punca kuasa 2. 1.2 10 darab 10 kuasa 3 kuasa 2. Punca kuasakan dia. Okey, bila kamu tekan tu kamu akan dapat 10.95 km per saat. Okey, dapatkan kita bundalah kepada jawapan yang hampir bergantung kepada pilihan jawapan yang diberi. Okey, itu sahaja untuk hari ini 1.10 dah. Sorry cikgu ambil 10 minit masa tambahan untuk kamu. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan ini pada hari Jumaat yang depan. Okey, hari Senin cikgu nak ajar kamu tajuk baru ataupun tengoklah kalau kamu ada soalan tentang bab 4 tu lagi, kita boleh rewind sekejap sebelum kita masuk bab yang baru. Okey kelas, nanti apa-apa perubahan cikgu akan maklumkanlah. Kalau ada soalan lagi tentang nombor 27 ni, nanti kamu boleh tanya cikgu lagi. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih semua.